Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua kepada uh, ahli-ahli MSOS ataupun yang bukan belum lagi menjadi ahli MSOS. Selamat datang diucapkan kepada sesi santai, sembang santai kita pada malam ini bersama salah seorang tokoh ataupun seorang yang senior, seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang agak tinggi, okey, yang dikenali dengan Cikgu Aziz. Sebentar lagi kita akan perkenalkan. Okey. Jadi sebelum tu MSOS amat mengalu-alukan anda supaya like dan share program ni di FB masing-masing supaya kita boleh ramai lagi view, ramai lagi viewer, ramai lagi penonton, dan kita boleh membuka mata mereka-mereka di luar sana untuk lebih tahu ataupun lebih mendekati MSOS, kan? Jadi ini salah satu usaha lah. Kita malam ni sembang-sembang santai je, tak ada serius sangat. Jadi kita ambil masa pun kita dia punya aturan introduction saya akan buat dalam 10 minit. Lepas tu kita akan pass kepada Cikgu Aziz, dan seterusnya kita ada Q&A dalam 10-15 minit, dan akhir sekali kita akan wrap up. Jadi kita target dalam sejam lah, kita target 9 sampai 10. Okey. Okey, jadi cuma itulah mengharapkan lagi ramai. Setakat ni baru ada 15 peserta, 14 peserta. Jadi mohon share dengan kawan-kawan lain lah supaya lebih ramai viewer, dan macam itulah kita lebih dapat memperkenalkan MSOS ni kepada rakan-rakan yang masih belum menjadi ahli MSOS ya. Okey. Alright. Jadi sebelum kita bermula, ada baiknya kata orang kita sedia maklum salah seorang rakan sahabat baik kita telah pergi meninggalkan kita dahulu, iaitu arwah Reza Adnin Roslan. Jadi sama-sama kita malam ni sesi MSOS, dan arwah merupakan salah seorang auditor, salah seorang ahli MSOS yang aktif. Jadi kita sebelum kita memulakan sesi ini, kita mari sama-sama kita menyedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Reza supaya rohnya dicurah rahmat, ditempatkan di kalangan kata orang para anbiya dan syuhada, dan diberikan ganjaran setimpal atas apa juga usaha dan sumbangan beliau semasa bersama dengan MSOS. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okey, sedikit saya nak bercerita tentang program-program MSOS semasa PKP ni. Okey, untuk pengetahuan semua, pada PKP 3.0 revise, kita kata revise 3.1 lah kan, yang terkini yang kita panggil sebagai total lockdown, walaupun masih tak jelas sama ada total ataupun partial. Okey. Jadi MSOS berusaha untuk mendekati semua ahlinya dan mengambil peluang daripada situasi ini untuk menganjurkan program sebegini, program sesi santai setiap malam, bermula pada malam ini, malam pertama kita bersama dengan Cikgu Aziz, dan sehinggalah ke hujung bulan, 3 bulan. Okey, sebarang perubahan ataupun jika kita kata teruskan program ini, kita akan update dari masa ke semasa lah. Okey, jadi saya beritahu, okey, berkenaan dengan tadi maklumat ataupun berkenaan dengan rakan kita arwah Reza tadi, MSOS ada mewujudkan satu tabung semangat ya, tabung semangat MSOS kepada arwah Reza ataupun balu dia. Okey, di mana PIC ataupun ahli terkuasa yang terlibat yang mengurus tabung ini adalah Cik Duha ataupun Didi. Jadi kepada ahli-ahli MSOS yang di luar sana, saya rasa dah ada terbaca posting berkenaan dengan program ataupun tabung sumbangan ya, tabung sumbangan MSOS kepada waris ataupun balu kepada arwah Reza. Okey, boleh merujuk kepada posting-posting di grup WhatsApp MSOS dan juga di FB MSOS. Saya rasa Cik Duha ada kongsi untuk ramai-ramai kita kata orang bersama-sama lah membantu ataupun menyumbang, tak dapat banyak sedikit pun jadilah. Okey. Seterusnya saya beritahu kita juga ada mewujudkan satu tabung, tabung infak bulanan. Tabung infak bulanan ni terbuka kepada MCM, kepada OB dan juga kepada ahli MSOS. Tujuannya kadang-kadang kita sedia maklum ada di kalangan rakan-rakan kita yang ditimpa musibah. Jadi kalau jika kita ada satu macam dana ataupun tabung yang sedia ada, yang readily available, kita boleh
dengan mudah kita boleh menyumbangkan kepada mangsa ataupun individu tersebut ataupun rakan-rakan kita. Okey, contoh masa sebelum raya tempoh hari kita menyumbang kepada ada 2-3 penerima lah. Saya rasa 4 penerima ya. Sebab untuk yang tabung infak ni saya adalah PIC yang menguruskan lah. Jadi sumbangan anda tu memang kita letak satu set lah, satu jumlah, iaitu kita minimum RM50 lah untuk tabung infak bulanan berterusan ya. Yang tadi satu, yang first tadi yang untuk arwah ataupun waris Reza tadi, arwah tadi. Yang kedua ni untuk sumbangan bulanan. Jadi kita terbuka kepada semua ahli MSOS dan juga kalau nak panjang-panjang kepada rakan-rakan lain kan untuk sama-sama menyumbang lah. Jadi katong sumbangan ni pelbagai lah, mana-mana ada rakan-rakan kita especially OSH practitioner yang sedang dilanda musibah ataupun sedang ada dalam kesulitan ataupun kerumitan, mohon maklumkan kepada kami. Jadi kita akan sama-sama menghulur, tak dapat banyak, sedikit punya dia setakat dapat kata membantu sedikit kepada rakan-rakan kita lah. Okey. Dan sebelum katong saya serah kepada Cikgu Aziz, okey, sedikit saya nak kongsi ya. Ini adalah training calendar untuk MSOS bagi bulan Jun. Kita ada beberapa di sini. Kita tengok itu Vision Zero Ocean School, trainer-trainer pada 26 Jun. Lepas tu kita ada OSH Coordinator Train Person 22 Jun sampai 24 Jun. Lepas tu kita ada Stress Management for Industry 20 Jun. Okay. Dan seterusnya kita ada 19 Jun, kita ada Establishment of Interactive OSH Program and Activities. Alright, itu pada 19. Seterusnya pada 16 Jun dan sehingga 17 Jun, kita ada Basic Rigging, Slinging and Lifting. Okay, Basic Rigging, Slinging and Lifting ni untuk kawan-kawan kita yang nak mendalami ataupun menjadi orang yang lebih competent dan knowledgeable, boleh attend ya. Okay, and then online kompetensi part-time, Safety and Health Officer punya course. Okay, untuk jadi SSO untuk part-time punya, daripada 5 Jun sampai 1 Oktober, lama tu. Okay, alright. Seterusnya, satu lagi kita ada Consequent Modeling and QRA for Preparation of CIMA Report. Okay, ini kalau kata nak mendalami ilmu tentang CIMA, so boleh attend kursus ni 1 Jun sampai 30 Jun ya, secara online ya. Jadi untuk yang tahu lebih detail siapakah dia punya penceramah ataupun tenaga pengajar, boleh rujuk kepada pamphlet ni, boleh buka dan anda akan dapat tahu lebih lanjut lah. Okay, alright, itu sedikit sebanyak tentang makluman yang saya nak sampaikan yang dipertanggungjawabkan kepada saya oleh kita punya Presiden Dr. Syahwaluddin Husin. First kali dia kata minta semua peserta like dan share di FB masing-masing supaya kita nak panggil, tapi tarik lagi ramai viewer. Lepas tu tadi kita tentang tabung sumbangan untuk arwah ataupun waris arwah Reza. Keduanya seterusnya cerita pasal tabung infak bulanan yang diwujudkan oleh MSOS untuk membantu rakan-rakan yang menghadapi masalah ataupun situasi yang sukar semasa PKP ni. Seterusnya saya menerangkan sedikit lah, berkongsi tentang program-program MSOS masa PKP ni yang dilakukan secara online lah. Alright, jadi kita ada dah berapa ramai peserta sekarang ni. Kita tengok, dah ada 27-26 orang. Alhamdulillah. Okay, alright, saya nak memperkenalkan sedikit lah kita punya penceramah kita pada malam ini. Okay, beliau dikenali sebagai Cikgu Aziz. Okay, jadi saya pun memanggil beliau Cikgu Aziz. Jadi kalau beliau cikgu, kita ni anak murid lah. Macam itulah. Maknanya kalau sampai dipanggil cikgu tu kira memang cukup pengalaman lah. Daripada profil yang diberikan kepada saya, okay, 21 tahun pengalaman berkecimpung dalam bidang OSH dan juga bidang latihan dan training. Okay, bekerja di berbagai sektor dan budaya. Contohnya dia punya sektor terlibat ni menarik. Pembinaan bot mewah, lepas tu perkilangan manufacturing, fabrication and chemical processing, and then ONG project, oil and gas project management. Okay, dan pada 16 tahun terakhir beliau terlibat dengan sektor oil and gas seperti contoh dia kata kat sini Gumusup dan juga Wheatstone. Okay, beliau merupakan bekas pengguru HSC di FMC Technology Park dan Asia Flight. Okay, anak syarikat teknik. Okay, dan 5 tahun terakhir ini menjadi perunding dan pengajar OSH sepenuh masa. Terlibat dalam kursus SSO, OSH Monitor serta kursus CEP. Okey, dan antara kelebihan dan topik-topik kegemaran beliau ada leadership, OSH Management System, BBS, External Investigation, Vendor Development dan juga Risk Management serta beberapa tajuk-tajuk lain lah. Okey, dan sebagai untuk kerja-kerja sukarelawan ataupun kerja-kerja kebajikan, Cikgu Aziz adalah merupakan pengurusi NGO kebajikan Kulai Care. Okey, sebuah NGO kebajikan yang beroperasi di selatan tanah air. Okey, beliau juga merupakan Exco Pertubuhan Pembela Mangsa Kemalangan Industri PPMKI yang diterajui oleh Tuan Haji IR Khalil Ishak. Okey, kita dijemput Tuan Haji IR Khalil sebelum ni
pada sesi saya rasa beberapa bulan yang lepas di mana saya menjadi moderator juga. Okey. Dan slogan, ni menarik slogannya. Hidup biarlah memberi manfaat kepada semua. Menarik tu. Kita belum mula kita rasa macam tegak belum berkobar-kobar kita rasa kan. Jadi tanpa melengahkan masa, cukup masa yang diberikan kepada saya 10 minit untuk sebagai introduction. Jadi kita jemput, kita persilakan Cikgu Aziz untuk menyampaikan tajuk tentang safety culture ataupun budaya keselamatan di tempat kerja. Jadi kita sama-sama ambil peluang mendengar dan belajar daripada seorang cikgu yang hebat ni. Dan Cikgu Aziz akan mengambil masa dalam 30 minit ke 40 minit dan seterusnya kita akan buka untuk Q&A ya. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya kita menjemput dan mempersilakan Cikgu Aziz. Dipersilakan Cikgu Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap boleh dengar dengan jelas dan clear. Alhamdulillah, setakat ni okey. Alhamdulillah. Tempat saya Kulai, saya kata Cool and I, Kulai. Okay, terima kasih pada sahabat yang hadir pada malam ni. Sedikit pemberitahuan. Cikgu tu sebenarnya gelaran kerana ketika saya bekerja tahun 2006, masa saya berada di FMC ni ada 4 orang nama Aziz. 4 orang nama Aziz. Jadi ceritanya hari pertama saya mendaftarkan diri dan saya kena buat assignment di Belampat di Pasar Gudang. So people thought that saya lah country manager lah. Jadi bila dia nampak, oh ni country manager datang, ini Cik Aziz country manager ke? Saya kata tak, tu Muhammad Aziz country manager. During that time saya sebagai officer lah, tapi alhamdulillah 3 tahun selepas tu betul saya jadi country safety manager untuk FMC lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tahniah. Untuk mengelakkan orang keliru nak panggil Aziz yang ramai tu, because my boss pun Aziz juga. Jadi saya kata mereka panggil aku Cikgu Aziz cukup lah. Jadi asalnya Cikgu Aziz bukan menggambarkan kita ni otai, tidak. Cikgu Aziz tu sebenarnya untuk membezakan antara saya dengan apa ni, Aziz yang lain. Cuma gelaran nama tersebut kekal sampai sekarang. Kalau kita belajar NLP, dia ni orang kata apa, anchor lah, kita anchor orang lah. Jadi salah satu cara anchor dengan nama atau gelaran. Contoh macam Dr. Syawal, orang tak ada Syawal, orang panggil doktor kan. Dia anchor orang dengan doktor tu sendiri. Jadi itulah satu rahsia NLP yang saya guna pakai dalam gelaran lah mungkin lah. Okey, jadi pada malam ni saya diminta untuk sembang tentang budaya keselamatan. Budaya keselamatan. Jadi untuk gambaran untuk semua, tuan-tuan, ada 2 perkara yang saya akan bincangkan pada malam ni. Pertama, saya akan membincangkan sedikit tentang istilah budaya keselamatan, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan berikan 3 petua lah. 3 petua yang kita boleh gunakan bagaimana nak membentuk budaya keselamatan, kalau kita istilahkan sebagai budaya keselamatan yang baru lah. 3 petua. Dan saya harapkan petua tersebut dapat diguna pakai kerana mungkin selama ni kita ada petua-petua yang lain, tapi bab kata Einstein, tuan-tuan, doing the same thing over and over again and expecting different result tu kerja gila tu. Jadi kita harapkan pada malam ni saya dapat berkongsi sedikit perkara yang mungkin boleh tuan-tuan boleh cuba amalkan. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat lah. Dan di akhir nanti akan ada Q&A lah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan soal yang susah-susah, insya-Allah kita akan jawab pada sesi yang akan datang lah. Okey, barisan pimpinan MSOS dan rakan-rakan semua. Jadi apa yang kita nak capai pada malam ni? Okey, malam ni apa yang kita nak cuba bincangkan ialah kita nak dapatkan idea-idea praktikal yang kita boleh guna pakai dalam membina budaya keselamatan. Actually benda yang saya share malam ni telah saya bentangkan pada World OSH Day yang dijalankan di bahagian selatan di Kuala lah, anjuran SRG. Jadi bila saya fikir-fikir tajuk apa nak sembang malam ni, saya rasa saya sembang benda ni lah. Kerana sebenarnya sangat kurang especially dalam region kita ni, dalam Malaysia ni yang bersembang perkara-perkara sebegini lah. Adalah beberapa kawan-kawan lama kita yang bersembang perkara ni, tapi dia agak jarang dibincangkan di kalangan orang-orang baru lah misalnya.
Okey, jadi kita terus sembang dulu, mulakan dulu dengan apa yang saya nak bincangkan tentang budaya tuan. Apa yang saya nak bincangkan pasal budaya ni. So sebenarnya tuan budaya ni ada budaya keselamatan ni sebenarnya ada lebih dari 40 definisi tuan, tafsiran. Banyak tafsiran dia. Jadi kalau kita sebut nanti sampai ke petang, sampai ke subuh tak habis-habis. Jadi pada malam ni saya cuba nak quote beberapa istilah yang suka dengar lah, suka dengar. Antaranya saya suka sebut tentang your culture is your brand. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok, saya bagi contoh tuan gambar ada sembang saya tunjuk punya tuan nampak slide dia ada slide dia. Belum keluar ke cikgu? Okey, dah keluar dah. Alright. Jelas. Okey. Gambar apa Ada goal, insanity, your culture is your brand. Mercedes. Mercedes boleh nampak gambar Mercedes tu? Nampak. Oh, dia tak keluar di Facebook Okey, tak apa. Kalau di Facebook lambat sikit, Cikgu Aziz. Okey. Saya cuba masukkan gambar tu. So kalau tuan-tuan tengok dalam slide ni, tuan mungkin akan nampak satu gambar ni. Saya tunjukkan your culture is your brand. Saya tunjukkan gambar Mercedes tuan. Saya tunjukkan gambar Mercedes. Jadi kalau tuan-tuan tengok Mercedes yang ada ni tuan. Oh, kalau saya tengok Facebook ni Facebook agak delay Okay. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam gambar ni tuan-tuan akan nampak gambar Mercedes tu. Tuan-tuan akan nampak gambar Mercedes. So bila tuan-tuan nampak brand Mercedes ni, tuan-tuan dalam hati mungkin tuan-tuan akan berkata, hebat brand ni. Tuan-tuan dah nampak luaran dia dah hebat, apa yang ada di dalam lagilah hebat tuan. Tuan-tuan mungkin dah nampak dia punya construction dia punya manufacturing side dia punya engineering dia mestilah hebat. Mestilah power lah. Jadi begitulah juga tuan-tuan kalau kita sebut pasal culture, kita boleh nampak benda luaran. Maknanya dengan kata lain kalau luaran tu nampak kelam kalibut, luaran tu nampak sebut tak kena, maka yang dalam tu lebihlah pula. Jadi begitulah juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan gambar yang kedua lah, gambar yang kedua. Ni gambar 3 sahabat ni tengah gotong royong tuan. Gambar 3 sahabat tengah bergotong royong. So apa yang mereka buat, mereka tengah kendalikan tangga sebenarnya ni. Dia pegang tangga tuan, dia pegang tangga. So ada pegang tangga, ada memanjat tangga tuan. So sekali imbas kalau tuan-tuan tengok gambar ni, tuan-tuan akan kata apa tuan? Kalau tuan-tuan tengok gambar ni, apa yang tuan-tuan akan respon? Oh, memang lambat sungguh kalau keluar dekat ni. Apa yang tuan-tuan akan respon? Ya. Sound tak jelas Ya. So far kalau di Lembah Kelang okey kot, tapi tak tahulah di luar Lembah Kelang kawan-kawan kita yang jauh-jauh sikit mungkin macam tak clear kot. Okay. Itu komen kat FB lah yang sempat saya baca ni. Okay. Kena sikit kot. Kuat sikit dekat Jadi kalau tuan-tuan tengok gambar ni gambar 3 beradik ni tuan tengah buat kerja Yang seorang pegang tangga takut apa. Yang seorang manjat, yang seorang lagi tahan. Kalau tuan-tuan nampak kalau beginilah perangainya setiap hari tuan, setiap ketika di mana saja tuan-tuan akan pasti tuan-tuan akan kata memang tak guna betul syarikat ni. So bila tuan-tuan kata tak guna betul syarikat tersebut, maka tuan-tuan mungkin akan ada persepsi yang mana tuan-tuan akan kata syarikat ni memang ada masalah lah. Kerana orang setting pula dia nampak, ni budaya syarikat ni memang hancur. Jadi tuan-tuan, your culture is your brand tuan. Apa yang tuan-tuan pamerkan, apa yang syarikat tuan-tuan pamerkan di luar sana, dia memberikan gambaran apa yang sebenarnya berada di dalam syarikat anda. Jadi tuan, untuk malam ni saya ada sedikit tips untuk saya kongsikan dengan anda. 10 tip untuk saya kongsikan dengan anda tentang tanda-tanda budaya keselamatan yang lemah. Tanda-tanda budaya keselamatan yang lemah tuan.
Jadi perkongsian saya ni ada 10. Jadi nanti saya minta tuan-tuan respon dekat tuan-tuan punya dekat chatting. Dalam 10 tanda sebut berapa tanda yang ada di hadapan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, tanda yang pertama tuan, lihat bahawa orang hilang minat terhadap OSH. Kalau tuan-tuan post apa-apa saja bahan tentang OSH, tak ada orang baca tuan-tuan. Tak ada orang baca, atau tuan-tuan WhatsApp pada rakan-rakan anda mungkin dalam saya sebut. Blue tick pun tak ada mungkin, kemungkinan. Jadi itu tanda pertama, hilang minat terhadap OSH, orang tak kisah. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua pula, bila struktur pengurusan OSH ni cacah merebah tuan-tuan. Bila berlaku kemalangan tak tahu apa nak buat, bila ada pekerja baru masuk tak tahu apa nak dilayankan. Bila pekerja ada masalah tak tahu siapa nak report. Kenapa tuan? Kerana tidak ada sistem. Kalau orang Arab dia kata apa? Al-haq bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Dia kata apa? Kebatilan yang tidak bersistem, tidak bersusun akan dapat dikalahkan oleh kejahatan yang bersistem. So that's why tuan, safety ni bila kita tak ada sistem yang baik, end up dengan result yang teruk. Itu tanda yang kedua lah. Syarikat cacah merebah. Tanda yang ketiga tuan, tiada bajet. Tiada bajet. Itu yang ketiga. Bajet ada atau bajet ceput. Buat safety ni ibaratnya bajet dia air liur saja. Mana boleh tuan. Hari-hari nak minum pun nak kena air liur. Itu tanda yang ketiga. Tak ada bajet. Tak ada bajet. Kereput sangat. Tanda yang keempat tuan, tiada sumber. Sumber di sini tak semestinya wang, tapi sumber di sini ialah sumber tenaga, sumber manusia, sumber masa. Yang paling kita ada kadang sumber masa tuan, langsung tak diberi peluang, so tiada sumber. So itu tanda keempat, tiada sumber. Tanda yang kelima tuan, tanda kelima, kelemahan komunikasi dalaman. Ini tuan, kelemahan komunikasi dalaman. Ini satu tanda yang sangat kritikal tuan. Kalau my ex-pro kata apa, mother of all problem ialah kelemahan komunikasi. Jadi ini tanda-tanda yang kelima tuan. Maklumat dari atas turun ke bawah pun tak sampai, bawah naik ke atas pun tak sampai, semua sangkut tengah-tengah. So itu tanda yang kelima, kelemahan komunikasi dalaman. SHO, shock, yang situasi semua terkawal, pekerja di bawah maki-maki hamun, celaka punya orang atas. Kenapa? Kerana di sana komunikasi tidak sampai. Itu tanda yang kelima. Tanda yang keenam tuan, pematuhan yang lemah. Cakap saja apa sajalah. Semua benda tak buat. Semua benda tak patuh. Dan tuan-tuan kena faham tuan, level paling rendah sekali dalam budaya keselamatan ni ialah level di mana kita buat ni kerana apa? Kerana undang-undang. Itu level yang paling rendah. Kalau undang-undang tak sebut, tak payah buat lah. Sedangkan tuan-tuan nak kena ingat bahawa undang-undang ni is a minimum requirement. Is minimum requirement. Cik Azan sebut, laki bini kalau tak communicate pun bercerai akhirnya. Betul tuan-tuan. Laki bini kalau tak bercakap bercerai. Tuan lagikan pula organisasi tuan. Haru biru lah. Okey, so yang keenam pematuhan yang lemah. Pematuhan yang lemah. Yang ketujuh tuan, kadar kemalangan yang tinggi. Trend. Sebutkan sekali jenis kemalangan. Kadar kemalangan yang tinggi, itu yang ketujuh. Tanda yang ke-8 tuan, kadar penyakit yang tinggi. Dulu tuan, penyakit ni orang tak pandang lah tuan. Tapi bila datang COVID, saya kadang suka lihat COVID ni dari perspektif yang positif lah tuan. Kerana COVID ni datang pada tahun lepas tuan, tahun lepas. Bila datang COVID pada tahun lepas, saya ni walaupun usianya muda lagi ya tuan. Usia saya baru 51 tahun. 51 tahun. So bila saya lihat, saya kata ni tak boleh jalan ni. Kalau datang COVID ni duduk rumah. Jadi saya telah beranikan diri explore visual online punya kelas, virtual class. Macam-macam benda lah, saya spend dan sebagainya. Jadi ceritanya apa kan? Di sebalik keburukan COVID datang, bagi saya banyak benda baru yang saya belajar. Banyak benda baru saya belajar dari segi digital tuan. Jadi dari safety pula, dulu orang tak bercakap pasal kesihatan, jadi hari ini orang mula bercakap pasal kesihatan tuan. Dulu kalau dengar orang bersin sekalipun, itu buat bodoh je tuan.
Dulu kalau orang tu bersin satu bilik, satu pejabat, selamba je. Hari ni kalau bersin satu pejabat tuan-tuan, kita tenung dia semacam-macam nak makan tuan-tuan. Jadi ni yang berlaku tuan. Ni yang berlaku tuan. So ciri yang ke-8 itu kadar penyakit yang tinggi. Kadar penyakit yang tinggi di kalangan pekerja. Selalunya mungkin ada kaitan dengan penyakit yang ada kaitan dengan ergonomi atau penyakit yang ada kaitan dengan bahan kimia. Okay, tanda yang ke-9 tuan-tuan, gagal melaporkan. Ini under reporting. Pengalaman saya tuan-tuan bila dalam sektor project management oil and gas dahulu. So antara tugas saya dulu kalau dengan teknik dulu, tugas saya lah untuk qualified vendor yang ada lah. Kalau di region ni, kalau kita qualified kan, maka punya sister company di French, bila saya dah approve di sini, maka di sana dia akan war-warkan, okay, this plant, this facility can be used. Jadi berduyun lah orang datang. Saya pergi ke Indonesia untuk qualified vendor di sana. Jadi bila kita dah bagi kata boleh, berebut-rebut lah orang nak dapat deal. Okay. Cuma pengalaman saya tuan, bila saya pergi buat proses-proses tersebut, kadang kita dapati ada sikit isu lah tuan. Statistik shows, kalau tuan ni kita tahu statistik, laporan menunjukkan kemalangan sifar tuan, memang betul-betul sifar. Memang betul-betul sifar. Tapi bila saya pergi site tuan, saya tengok forklift saja. Saya tengok forklift dia cala-bala tuan, forklift cala-bala. Saya tengok tembok sana cala, tak apa, kadang mesin bengkok lah, macam benda kesan pelanggaran. So bila saya tanya dia kenapa, apa yang berlaku ni, so dia kata there's no report at all, so everything is okay. Saya kata kepada mereka, ya report tak ada, tapi physical tak akan menipu. Takkanlah forklift tu cala-bala secara tiba-tiba kerana faktor hakisan, mustahil dia. So saya kata dia di under reporting. Pasal pekerja tu tuan, dia ada satu tabiat pekerja ni. Dia kata kalau boss we want to achieve zero accident, senang je. If you want to achieve zero accident, dia kata apa? Make sure we don't report an accident, zero lah. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. So as simple as that. Ni pekerja punya bijak. So tanda yang ke-9 itu gagal melaporkan. Dan tanda ke-10 tuan, kurang komunikasi OSH lah. Keparan OSH ni agak kurang di sana. Agak kurang di sana. Katakan ada scaffolding, tak ada orang yang kompeten. Katakan di sana ada orang buat handle crane, tak ada orang yang boleh jadikan supervise the event. Jadi tuan, ada 10 sana, ada 10 gejala tersebut. Cuba tuan-tuan tulis kat ruang chatting, berapa gejala yang mungkin ada dekat syarikat tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin boleh tulis, gejala yang ada mungkin nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi tuan-tuan cuba tuan-tuan tuliskan kat ruang chatting. Nombor-nombor gejala yang tuan-tuan nampak lah. Malam ni kita sembang-sembang, kita berlaku jujur lah tuan. Pasal apa? Yang tengok-tengok sama-sama kita je tuan. Bos tuan-tuan tak tengok saya rasa. Tuan-tuan punya pekerja tak tengok. Jadi cuba malam ni tuan-tuan share. Apakah gejala-gejala yang mungkin masih lagi ada lah. Tulis kat ruang komen kalau boleh lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa sudi, tuan-tuan tulis dia kat nombor. Contoh sebagai YouTube, kalau tuan-tuan rasakan nombor 1 tu ada, maka tuan-tuan tulis nombor 1 lah. Jadi tuan-tuan cuba tuan-tuan bagi komen. Dah ada yang menulis tu. Dah ada yang tulis? Ada Ahmad Fatullah 369, Muhammad Irfan Syahmi 1235679, Muhammad Hafiz, Amirul lah, banyak tu. Dah laju nombor naik tu. Itulah tuan-tuan kata 75 orang datang kan. Jadi 71 orang datang, kita tak nak yang tidur semua kan. Jadi cuba bagi nombor-nombor tuan-tuan tu. Ni kawan-kawan kita yang suka nombor ni, dia akan beli nombor ni tuan-tuan. Saya tadi nampak nombor tu, nombor cantik tu. Putri Syafawati 910621. Macam sikit. Fazli 12456, tak apa berlaku jujur tuan-tuan, tak kisah. Biar kita jujur ini hari tuan-tuan. 2 dan 9. Ni semua tanda-tanda tuan. Yang tuan-tuan boleh guna pakai.
sebagai satu panduan. Muhammad Ghazi dia kata syarikat baru, multi sistem, tak ada bajet. Tarmizi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 tu kalau COVID tu dah masuk level 5 tuan-tuan, dah kena tidurkan tu. Okey, terima kasih tuan. Tu sebagai satu input yang tuan-tuan boleh guna pakai sebagai perbandingan tuan. Sebagai satu perbandingan. Maknanya apa tuan? Segala perkara, segala masalah isu yang ada selalunya akan ada tanda kan, akan ada gejala, dan tuan-tuan carilah ubat yang sesuai dengan gejala tersebut. Okey tuan. Saya nak balik semula pada pengen cerita. So apa kita nak buat sekarang kalau kita dah ada gejala-gejala tersebut, dah ada macam-macam gejala tersebut, apa kita nak buat sekarang? Terima kasih kerana bagi respon. So apa yang nak kena buat tuan-tuan? Okey tuan, gini tuan-tuan. Pertama tuan-tuan jangan give up lah. Jangan tuan-tuan rasa putus asa lah, rasa macam nak menamatkan riwayat dari bidang safety ni. Kita tak apalah macam ni. Masalah banyak sangat, kita retired. Jangan tuan-tuan. Jangan kita mudah-mudah untuk kita retired tuan. Okey, tuan-tuan kalau tuan-tuan nampak dekat slide ni tuan-tuan. Saya nak share dengan tuan. The past is where you learn the lesson. Benda yang lepas tu kita jadikan pelajaran tuan-tuan, jadikan pelajaran. But the future ialah di mana kita apply sejarah tersebut. Yang penting tuan-tuan jangan duduk tengah-tengah, itu tuan give up. Tuan give up maksudnya tuan-tuan resign lah, tuan-tuan berhenti lah, tuan-tuan kecewa lah, tidak. Tuan-tuan, zaman COVID ni tuan-tuan gunakan sebagai tuan-tuan bertahan. Saya percaya dulu, kalau zaman ni bukan zaman COVID, tuan-tuan dah berhenti lah ni. Tapi tuan-tuan bertahan juga. Pasal apa tuan? Tuan-tuan ada jiwa yang kuat, kata aku susah-susah pun aku kena dedah. Jadi tuan, gitulah tuan. So silapan yang lepas jadikan panduan untuk apa yang kita apply pada masa yang akan datang. Okey tuan. Sekarang tuan-tuan saya nak share tuan-tuan tiga petua yang tuan-tuan boleh guna pakai lah. Tiga petua yang tuan-tuan boleh guna pakai. Okey, apa petua tersebut tuan? Okey, gini tuan. Jika tuan-tuan berhajat nak mengubah perkara tersebut, tuan-tuan kata kita nak ada budaya yang bagus lah tuan. Dulu budaya keselamatan kita ni, kalau markah dia markah penuh 10, dulu tuan-tuan kata markah kita 3 lah. Jadi ini hari tuan-tuan saya nak share dengan tuan-tuan beberapa formula yang tuan-tuan boleh pertimbangkan. Okay. Formula yang pertama, petua yang pertama ialah tuan-tuan kena identify culture yang tuan-tuan perlukan dan tuan-tuan kena tahu sebabnya mengapa. Itu pun yang pertama. Saya ulang sekali tuan-tuan. Tuan-tuan kena kenal pasti culture yang tuan-tuan perlukan dan mengapa ia diperlukan. Ini yang pertama. Okey, untuk lebih mudah lagi tuan-tuan boleh pecahkan soalan tersebut kepada 3 soalan besar. Kalau ada sesiapa yang boleh bantu, tolong tuliskan tadi step yang pertama. Step yang pertama, kenal pasti culture yang tuan-tuan mahukan dan mengapa. Kenal pasti culture yang tuan-tuan mahukan dan mengapa, tu yang pertama, step yang pertama. So dalam step tersebut apa yang tuan-tuan boleh tanyakan, pertama, tuan-tuan boleh tanyakan ialah apa yang berlaku recently, what was happened recently yang trigger kita untuk ubah culture sedia ada. Setengah-setengah kita mungkin dia tiba balik daripada mesyuarat, dia kata apa, we have to do something. Okay, terima kasih Cik Azhan. Itu yang pertama, kenapa culture yang dimahukan dan mengapa. So dalam soalan tersebut ada 3 soalan kecil yang tuan-tuan boleh tanya. Yang pertama ialah tuan-tuan boleh tanyakan soalan, apakah yang trigger kita untuk menyebabkan kita atau ubah culture tersebut. Contoh, setengah orang mungkin dia trigger kerana apa? Kena bombard dengan klien. Klien itu hari tahu apa pasal, mabuk daun ketum ke apa, dia pergi sebat budak tersebut, dia pergi sebat kita kau-kau tuan. Dia marah kita kan. Segala bentuk binatang keluar dari mulut dia. Yang berkaki 4, yang berkaki 2 keluar semua. Ataupun mungkin kerana kita dapat major audit funding. Major audit. Kalau satu tak apa tuan-tuan, ada 10 major audit. Jadi
Jadi kerana benda tu berlaku, maka dia trigger kita, tak boleh jadi ni. Sampai bila aku harus begini? Itu soalan kecil. Jadi kita kena tahu apa yang trigger kita untuk berubah. Yang kedua tuan, you kena tahu juga mengapa kita harus berubah ni. Mengapa kita harus berubah? Contohnya kita kata kita nak take it benda ni seriously. Ataupun kita kata kita nak berubah ni kerana nak ada good housekeeping practice. Kita kata nak berubah ni kerana takut berlaku sesuatu yang besar tuan. Kalau tuan ingat balik tuan pada PKP 1.0 PKP 1.0 tu yang mula-mula dahulu. Bila orang tanya mengapa semua duduk diam-diam kat rumah, dia kata apa? Kau nak meninggal, kata. Jawapan yang diberikan kau nak meninggal ke? Pasal apa? Masa tu kita uncertain, kita tak pasti kan. Kita tak pasti macam penyakit tumor rebah. Jadi pada masa tersebut, dia punya alasan dia ialah takut meninggal, takut mati dan sebagainya. Tuan-tuan, Mak Saleh kata apa tuan-tuan? Mak Saleh kata apa? Dia kata tuan-tuan, Mak Saleh kata, when your why is stronger, the how will be easier tuan. Mak Saleh kata apa? Kalau why kita tu kuat, alasan kita kuat, kita punya cara nak lakukan selepas ni dia akan lebih mudah tuan. Jadi dia bagi hint tu. Kita kena pastikan kalau kita nak berubah, kita nak bina budaya yang baru, kita mesti ada alasan yang benar-benar kuat tuan. Sebagaimana yang berlaku pada PKP 1.0 dahulu, bila masa tu kita sedar duit tengah banyak, masa tu saving tengah banyak, kita sedar masa tu kalau aku tak buat sesuatu, aku tak duduk diam, aku mungkin termasuk dalam statistik. So alasan kita kena kuat tuan. When the why is stronger, the how will be easier tuan. Okay, soalan yang ketiga tuan, 1.3 ialah apa pula benefit daripada culture tersebut? Apa dia benefit dari culture tersebut? Contoh benefit yang ada mungkin we will be recognized by the client. Lepas tu klien pula tu jenis suka sembang kencang tuan, dia suka cerita pada orang. Ataupun dia kata productivity will be increased. Tuan-tuan Big Boss ni dia punya suka sekali tuan kalau kita boleh kaitkan safety ni dengan dollar and cent. Hari ni kita banyak kaitkan safety ni dengan kecerdaan, dengan kemalangan depan mata. Tapi kalau tuan-tuan boleh kaitkan dengan dollar and cent, mata dia lagi terlihat tuan-tuan. Kerana apa tuan, bagi kebanyakan, saya tak kata semua, tapi kebanyakan pengurusan, especially yang berada di SME, benda yang penting bagi mereka ialah the numbers. Number apa? Number duit. Jadi tuan, saya recap tajuk yang pertama. So kita kena pasti culture apa yang kita nak ubah, culture apa yang nak kena ubah, dengan cara kita tahu apa yang trigger kita untuk berubah. Kedua, kita nak kena tahu ialah mengapa kita harus berubah, apakah the strong why. Dan ketiga, kita nak tengok apa benefit yang ada kalau saya berubah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Okey. Step yang kedua tuan. Okey, tuan-tuan. So bila kita jelas culture apa yang kita nak berubah. Contoh kalau memilih, kita memilih culture di mana kalau saya beri contoh yang lain, saya beri contoh yang mudah mungkin culture 5S lah. Culture 5S daripada dulu tempat kerja yang kemas, tak kemas pada kemas. Okey, so step yang kedua ialah kita kenal pasti apakah behavior yang create culture tersebut. Apakah behavior, apakah tingkah laku, apakah perbuatan yang create culture tersebut. Kalau culture tersebut ialah culture di mana kita nakkan culture kawasan kerja yang bersih, so kita kena jelas apakah behavior yang kita perlukan. Apakah tingkah laku yang kita perlukan. Okey, soalannya sekarang. Apa yang tuan-tuan faham dengan culture? Apa tuan-tuan faham dengan behavior? Apa yang tuan-tuan faham dengan behavior? Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok saya sekarang ni, tuan-tuan tengok saya sekarang. Tuan-tuan nampak saya tengah buat apa tuan? Tuan-tuan nampak apa saya tengah buat? Cuba tuan-tuan sharing. Tuan-tuan dia nak sebesarkan lah. Okey, tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan nampak sekarang ni,
apa yang tuan-tuan nampak saya tengah buat sekarang? Can you write in the chatting? Cikgu tengah campaign safety. Okey, cuba tuan-tuan tengok apa perbuatan yang saya tengah buat. Perbuatan yang saya tengah buat. Baca buku nota, baca buku nota. Baca buku nota. Okey. Okey, yang dimasukkan behavior tu, masukkan behavior yang paling mudah teman-teman. Apa saja perkara yang kalau kita ambil kamera, if you taking a picture, you bila tengok gambar tersebut, you boleh describe balik, itu ialah behavior. Macam sekarang tuan-tuan tengok dalam video tu, tuan akan nampak saya membaca sesuatu, saya melihat sesuatu. So itulah contoh-contoh behavior. Jadi dalam konteks tadi tu, dalam konteks kata tadi tu, so apa yang kita boleh buat? Okay, soalan kecil yang kita boleh tanya nanti ialah apakah perkara yang kita boleh observe? Katakan kalau kita kata tempat kerja yang bersih, tempat kerja yang bersih. So apa perkara yang kita nak observe? Pertama kita nak kata setiap barang ada pada tempatnya. Setiap barang ada pada tempat dia, yang pertama. Kedua, tempat kerja lantai licin. Tempat yang kedua kita nak observe lantai kerja yang licin. Ketiga, mungkin saya kata kita nak nampakkan orang buat kerja dengan baik, ataupun orang menyapu sampah. So itulah contoh-contoh behavior yang kita nak lihat. Dan behavior macam ini tuan-tuan kena senaraikan. So you have to list down. Tuan-tuan tidak boleh kata kita ada culture yang baik, tapi bagaimana? Jadi you have to do something that okay, kita ada culture tempat kerja yang bersih. So antaranya ialah perbuatan pertama, perbuatan kedua, perbuatan ketiga. Okey, jadi tuan-tuan senaraikan apa yang tuan-tuan nak observe terutama. Kedua, tuan-tuan juga boleh consider apa yang tuan-tuan nak dengar daripada orang lain. Tuan-tuan mungkin nak dengar orang lain kata apa, wow lah, bagus lah, hebat lah. So you want to hear that. You nak pastikan perbuatan yang tuan-tuan nak cadangkan nanti, perbuatan kalau dibuat orang akan kata bagus. Klien akan kata hebat sangat. Ini penting. Kalau kita senaraikan behavior, tapi orang tak kata wow tuan-tuan, jadi itu tak best lagi. Jadi tuan-tuan senaraikan behavior yang ada, tuan-tuan mungkin ada 10 behavior, tapi 6 daripadanya wow, maka yang wow tu saja tuan-tuan akan senaraikan. Itu yang kedua, atau 2.2. Ketiga, behavior yang tuan-tuan mungkin nakkan pekerja tuan-tuan buat bila tak ada orang lihat. Ini satu lagi perkara tuan. Hari ni tuan-tuan, orang kata safety ni daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Hari Sabtu, hari Ahad hancur safety. Ada pun orang kata safety ni pada waktu siang. Safety pada waktu siang. Pada waktu malam langsung tak ada safety. Jadi soalan seterusnya ialah apa yang you mahukan orang apa yang tuan-tuan mahu lihat ataupun apa yang tuan-tuan mahu orang lain buat bila orang lain tidak lihat apa yang mereka buat. Itu yang ketiga. Contohnya kita nak lihat orang ni buat doing the right thing, strictly practicing 5S. Orang tak nampak sekalipun dia akan praktiskan 5S setiap masa, setiap ketika. Jadi tuan, step yang kedua tuan, iaitu kenal pasti behavior yang perlu untuk create budaya tersebut. Tuan-tuan senaraikan, tuan-tuan senaraikan budaya tersebut. Kemudian tuan-tuan apa yang tuan-tuan senaraikan, tuan-tuan tengok mana yang wow, mana yang patut, yang bila yang orang rasa penting sangat-sangat. Lepas tu tuan-tuan jangan lupa behavior yang tuan-tuan nak mereka buat bila orang tak melihat. Itu dia tuan. Jadi kalau kita sebut tadi budaya tempat kerja yang bersih, maka mungkin behavior yang tuan-tuan nak lihat ialah semua barang berada pada tempatnya, lantai yang licin, ada jadual, ada alat pembersihan yang dipakai oleh pekerja. So tu step yang kedua. So step yang ketiga tuan, yang tuan-tuan step yang ketiga yang tuan-tuan kena lihat ialah bagaimana apa yang kita perlu buat untuk influence behavior tersebut tuan-tuan. Okey, step yang ketiga ni tuan-tuan ada dua formula. Step ketiga ni ada dua formula. Pertama ialah apa yang kita boleh buat untuk influence
pekerja dengan behavior yang baru. Dan yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan boleh plan action plan lah. Tuan-tuan boleh buat action plan. Jadi tuan-tuan, untuk action plan ni saya serahkan pada pakar-pakar lah untuk bincangkan macam mana nak create action plan. Jadi pada malam ni saya nak share bagaimana tuan-tuan boleh influence orang lain supaya boleh remain dengan behavior yang kita senaraikan tadi. Okay, so apa yang kita boleh buat? Pertama ialah, so we have to tell them behavior apa yang kita mahukan. Kita kena beritahu mereka. Kita tulis behavior tersebut. Kita kena cerita dalam toolbox talk. Apa behavior yang kita nakkan. So you have to tell them. You kena beritahu. Tuan-tuan tak boleh anggap logik mah dah kerja lama takkan tak tahu. Tuan-tuan, manusia ni mudah lupa tuan-tuan. So you have to repeat. Jadi tuan-tuan kena communicate, tuan-tuan kena beritahu pada mereka behavior apa yang tuan-tuan mahukan. Itu yang pertama. Kemudian apa yang tuan-tuan boleh buat juga ialah tuan-tuan nak influence mereka supaya remain dengan behavior baru. Tuan-tuan kena modelkan behavior yang tuan-tuan nak lihat, nak mereka buat. Mana tuan-tuan kena bagi contoh, tuan-tuan kena buat, tuan-tuan kena praktik. Tuan-tuan, orang belajar hari ini tak semestinya percakapan. Orang juga belajar pada hari ini dengan apa yang mereka lihat. Jadi tuan-tuan kena buat contoh. Tuan-tuan boleh ambil gambar, tunjukkan mereka, ni yang saya mahu. Ni yang dikatakan kawasan kerja yang bersih. Ni yang saya katakan setiap barang ada pada tempatnya. Jadi tuan-tuan kena modelkan. Tuan-tuan kena tunjukkan fizikal dia bagaimana. Okay. Seterusnya tuan, untuk pastikan tuan-tuan dapat influence pekerja, tuan-tuan kita kena observer, kita kena pay attention dengan behavior. Kita kena rasa apa ni, pay attention. Bila mana tuan-tuan nampak behavior yang tak elok, tuan-tuan kena cepat-cepat tegur. Bila tuan-tuan nampak behavior tak elok, tuan-tuan kena cepat tegur. Tuan-tuan jangan diam tuan. Kalau tuan-tuan diam, mak Saleh kata apa tuan? Diam tanda setuju. Jadi tuan-tuan jangan diam. Tuan-tuan kena respon. Tetapi kalau dia ialah behavior yang baik yang mereka buat, maka tuan-tuan kena puji tuan-tuan. Tuan-tuan kena puji tuan. Jadi tuan-tuan, hari ni tuan, saya nak share juga. Tuan-tuan ni pasal ni sembang santai, jadi saya ayat tu rojak-rojak nanti tuan-tuan review balik lah nanti tuan. Okay, saya nak share tuan, formula DART. Okay, saya nak share tentang DART. DART tuan. Okay, saya nak share tuan tentang DART. Saya nak share tentang DART tuan. Apa yang pekerja mahukan daripada kita semua. Apa yang pekerja mahukan daripada kita semua. Kita semua di sini mungkin yang mahukan daripada seorang bos, dari seorang tua, ataupun dari seorang safety professional tuan. So DART. Okay, apa mereka mahukan? Pertama, pekerja mahukan a clear direction. A clear direction. Arah tuju yang jelas. Jadi tuan-tuan tadi tuan-tuan ceritakan kita mau tempat kerja yang bersih. Apa maksud bersih di sana? Okey, pertama, you kena kemas setiap pagi. Kedua, semua barang ada pada tempat dia. So you need to give them clear direction. Itu yang pertama. A apa dia tuan? A ialah you have to appreciate tuan. You have to appreciate. You have to appreciate. Apa maksud appreciate tuan? Appreciate di sini ialah catch people when they do thing right. Tangkap mereka bila mereka buat benda yang betul. Hari ini tuan-tuan, kita punya expert ialah tangkap pekerja, tangkap orang lain bila mereka buat salah. Tuan-tuan, kalau di Dubai tuan, dia ada satu panggil polis, panggil happiness police tuan. Happiness police. Tugas happiness police ni apa tuan? Ialah tangkap mereka-mereka yang memandu kenderaan secara selamat tuan. Tuan-tuan nanti tuan-tuan boleh search happiness police di Dubai. Jadi tuan, yang kedua tadi, appreciate means catch people when they do things right. Tangkap mereka bila mereka buat benda yang baik. Tuan-tuan pujilah sekali, tuan-tuan pujilah dua kali. InsyaAllah mereka segan. Itu yang A.
R apa? R ialah respect. D-A-R, R ialah respect. Respect maksudnya apa tuan? Respect maksudnya kita hormat. Kita hormat. Kita hormatkan mereka tuan. Tuan-tuan nak suruh orang hormatkan anda kena hormat orang lain dahulu. So you have to respect them. Akhirnya tuan, mereka ni bangla apa, but you have to put a respect. You kena letakkan rasa hormat pada mereka. You kena letakkan rasa hormat pada mereka. Ni kenapa pula ni? Okey tuan. Siapa yang display share ni? Tu tuan. Ni saya juga. Masya-Allah. Masuk. Okay. Saya termasuk ni tu. Okey. Okey, yang ke mana ni? T. D-A-R. R adalah respect. T apa tuan? T. T apa? Apa yang pekerja nakkan daripada kita? T. Cuba teka. T apa yang tuan-tuan nakkan? D tadi direction, A tadi appreciation, R adalah respect, T. Target is it target? Target, target tak juga. Pekerja nakkan target, Oh, pekerja ya. Training. Pekerja nakkan training, cubaan yang baik. Belum tepat lagi. Teamwork. Teamwork. Tuan-tuan ni ahli sufi betul lah. Saya wakilkan Putri. Nama dia Putri. Trust. Okay. So yang keempat tuan, tool and resource. Semua salah nampaknya. Tool and resource tuan. Tadi tu kalau tuan-tuan boleh jawab tadi, Ibu, kita bagi tiket kapal terbang tuan, terbang ke Wuhan. Okay tuan, tool and resource. Jadi pekerja nakkan tool and resource. Kita boleh bagikan alat bantu kerja, kita boleh bagikan sumber, maka pekerja akan kerja dengan lebih semangat tuan. Jadi itu perkara. Macam ibarat tuan-tuan kita kat rumah kita lah tuan. Tuan-tuan dah bagi arahan yang jelas pada si isteri. Tuan-tuan dah appreciate isteri tuan-tuan. Tuan-tuan hormatkan isteri tuan-tuan. Tapi bila pergi ke kedai tuan-tuan tak bagi duit. Tak jadi juga tuan-tuan. Tuan-tuan kena bagi dia duit. Bila isteri tuan-tuan minta nak pergi Shopee, tuan-tuan kena bagi juga tuan-tuan modal untuk Shopee. Barulah mereka seronok dengan tuan-tuan lah. Gitulah tuan. Pasal pula juga ada melalut pada Shopee ni tuan. Pasal orang rumah saya watching lah. Jadi terpaksalah tukar cerita tuan. Okey, jadi tu dia 4 perkara ni. Pekerja mahukan 4 perkara ni. Clear direction, appreciation, respect and tool and resource. Tool and resource. Okey, jadi tuan-tuan, balik pada tadi, balik pada tadi. Apa yang pekerja, apa yang kita boleh buat untuk influence tidak? Kita juga kena tengok tentang bila seseorang tu membuat kesilapan atau seseorang buat benda perbuatan yang tidak bagus, tidak baik, tuan-tuan kena faham apakah penyebab, apakah dia motif dia. Tuan-tuan, pekerja ni kadang dia ada macam-macam cara tuan. Dia nak tunjuk perasaan, kadang dia buat bersepah dan sebagainya. Jadi kita kena faham kenapa ia jadi begini. Pasal setiap apa yang pekerja buat, dia mesti ada sebab musabab. Dia ada sebab musabab. Dia tidak akan saya saja lah tuan. Macam tuan-tuan tengok live lah, tuan-tuan tengok live. Bila pemesan memberikan ucapan, kadang ada keluar macam-macam ikon tuan. Ada emoji macam-macam emoji. Kadang emoji marah. Sebenarnya apa tuan? Bila nampak emoji marah tu kita nak kena tengok kenapa marah tu timbul. Jadi begitulah tuan. Kalau kita nak hukum, kita boleh hukum, kita nak tengok kenapa marah tu timbul. Jadi sama juga macam tadi, kalau ada behavior yang tidak bagus, we have to understand mengapa benda tu berlaku. Contoh, kalau setiap petang kita tengok lantai sentiasa basah, lantai sentiasa berminyak. Mungkin tuan-tuan dapat kena pasti bahawa kenapa berminyak, pasal di sana ada masalah. Di sana ada masalah yang tidak diselesaikan. Jadi kalau tuan-tuan selesaikan masalah tersebut, maka perkara ini dapat dibaiki dengan lebih baik. Okey, seterusnya apa lagi tuan-tuan kena buat ialah tuan-tuan kena respond to behavior consistently. Tuan-tuan kena sentiasa bila nampak orang buat baik, tuan-tuan kena secara konsisten appreciate. Tuan dapat benda yang tak betul, tuan-tuan kena sentiasa konsisten untuk tegur.
Tuan-tuan, hari ini kadang yang satu kesilapan yang saya nampak kan berlaku lah bila kita anggap remeh perbuatan orang yang tak betul dan kita tidak respon. Pasal apa mereka akan buat satu andaian, bahawa perbuatan ini diterima pakai lah, perbuatan ini diterima pakai. Jadi tuan, apa yang saya share tadi, beberapa perkara yang tuan-tuan boleh gunakan untuk tuan-tuan praktikkan dalam tuan-tuan nak influence mereka supaya mereka tetap istiqamah. Ayat Ustaz ni, tetap istiqamah dengan behavior yang tuan-tuan senaraikan tadi. Jadi tuan-tuan, saya recap tiga perkara tadi. Yang pertama tuan-tuan kena jelas apakah budaya baru yang tuan-tuan nak bentuk. Yang pertama. Dan saya cakap tadi, the stronger the why, the easier the how will be easier. Makin besar anda punya why anda, maka makin mudahlah ia untuk dilaksanakan. Yang kedua ialah tuan-tuan senaraikan behavior yang menyokong culture tersebut. So you list down behavior tersebut. Dan yang ketiga tuan-tuan apa yang tuan-tuan boleh buat ialah tuan-tuan kena amalkan bagaimana cara nak influence behavior tersebut. Tuan-tuan nak influence mereka boleh remain dengan behavior tersebut. Dan pada masa sama juga tuan-tuan jumpalah tuan-tuan yang lain, cikgu-cikgu yang lain untuk mereka ajar tuan-tuan bagaimana saya nak buat action plan. Bagaimana saya nak action plan. Pasal tuan-tuan kena ingat kekuatan peribadi kita satu perkara tuan, tetapi di sana juga memerlukan action plan yang lain supaya boleh membantu dalam nak influence behavior yang ada. Jadi saya ceritakan itulah tiga perkara, tiga step itu yang saya fikirkan boleh tuan-tuan praktiskan. Dan kalau tuan-tuan nak slide penuh, insyaAllah saya akan sharekan dengan Sekretariat MSOS. Jadi tuan-tuan bila tengok slide penuh tu, tuan-tuan mungkin akan lebih faham masalah ni sembang-sembang santai tuan-tuan. Jadi saya rasa saya berhenti dahulu, saya serahkan kepada moderator kita yang handsome pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi, kita kalau kata dalam dewan, kalau face to face kita tepuk tangan kan. Sekarang ni dalam online ni nak tepuk pun tak dengar pula kan. Okey, terima kasih sekali lagi di atas perkongsian oleh Cikgu Aziz. Kita lebih mesra panggil Cikgu Aziz lah. Walaupun dia dah menjelaskan kenapa dia dipanggil Cikgu tadi. Okey, tapi tak apalah, kita tanda hormat, kita kata orang hormat kepada orang yang satu orang lebih senior, satu orang yang lebih kata pengalaman lah daripada kita. Macam saya ni muda lagi. Kalau Cikgu Aziz kata dia dalam satu muda, saya 40 ni muda sangat ni. Okey. Alright, tertarik dengan 10 budaya yang dikongsikan. Okey. Jadi masing-masing menuliskan nombor mereka di chat box. Okey, jadi banyak tu kan kalau kata kita buat kelas, kalau face to face lepas ni kita mesti buat kelas panggil Cikgu Aziz. Saya rasa setengah hari je main dengan nombor ni. Okey, setengah hari main dengan nombor kan. And then kita ada 3 petua yang diberikan. Jadi orang kata banyak yang kita dapat belajar walaupun nampak singkat selama 40 minit lebih kurang. So kita punya plan, kita punya agenda tu target dalam masa sejam kan. Jadi introduction, lepas tu kita serah pada penceramah dan seterusnya kita nak bagi Q&A lah. Jadi sekarang pun timingnya pukul 10. Jadi macam inilah. As promised kita still akan open untuk Q&A, tapi takut terlewat sangat kita mungkin bagi mungkin maksimum 3 soalan ataupun 1-2 soalan tu kita kata maksimum 3 lah. Kalau boleh dan kalau boleh bawa orang yang asing-asing jangan seorang 3 soalan, kalau 3 orang dah 9 soalan. Kan kesian kat Cikgu Aziz. Okey, kalau boleh seorang 1 soalan kita ambil 3 orang saja. 3 orang ataupun 3 soalan lah. Jadi kita akan tengok dekat chat box. Ada tak yang nak, kalau boleh kita tulis dekat chat box, kita akan refer kat chat box soalan kita akan ambil 3 soalan saja. Kalaupun ada 3 soalan daripada seorang, kita akan ambil 1 je daripada siap seorang tu lah. Okey, tengok ada tak yang nak bertanya. Masa kita ada. Okey. Cuma itulah komen sedikit daripada para peserta kita malam ni. Ada tempat yang tak cantik line dia kan. Jadi dia macam kata macam terlambat sikit. Okey, soalan pertama. Daripada Yazid. Dia tanya kat sini, dia kata macam mana nak kekalkan budaya kerja yang sihat. Okay, itu soalan pertama ya. Itu soalan pertama. Jadi okey, saya bagi Cikgu Aziz jawab dulu satu soalan. Setakat ni dah keluar satu lah. Macam mana nak kekalkan budaya kerja yang sihat? Okey, Cikgu. Saya serah kepada Cikgu Aziz. Soalan pertama. Saya tak pasti soalan tu keluar sebelum petua atau tidak. Kalau soalan tu keluar sebelum petua, maka sudah pasti jawapan saya 3 petua tu lah. Okey, 3 petua lah. Petua,
Tapi kalau dia keluar selepas petua, satu perkara yang mungkin saya boleh suggest, saya bagi suggest tuan-tuan, ialah segala-galanya bermula daripada kita sendiri lah tuan. Segala kita bermula daripada kita sendiri. Pasal apa tuan? Kita ni ibarat tuan-tuan, kita ni ibarat sales person tuan. Dia satu hukum tuan, satu hukum. Dia panggil 2 hukum jualan, 2 sales rule. If you don't make the first sale, you will never make the second sale. Okay, so what is the first sale? The first sale is yourself. Jadi kalau yourself tu bagus, tuan dapat buat dengan tuan boleh terampilkan peribadi tuan yang baik, maka the second sale iaitu tuan punya ayat, tuan punya teguran, tuan punya ajakan akan dapat diterima dengan baik. So pastikan kita cantikkan kita punya diri kita supaya kemudiannya nanti dapat dicontohi oleh pekerja kita. Menarik jawapan tu. Sebabnya ada juga sebelum ni sini ada tuan-tuan pernah berkongsi lebih kurang ayat yang sama lah. Dia kata kalau kata kita sebagai orang safety ni terpaksa sebagai macam model kan, ataupun leader. Walaupun kita bukan jawatan besar, kita sebagai SHO, tapi apa juga tingkah laku dan pergerakan kita diperhatikan. Jadi kalau kata macam kita tegur orang, kita kata benda tu salah, tapi sebaliknya kita pula buat di belakang mereka, boleh kata macam ni tak kena ni kan, tadi tegur kita, sekarang ni dia pula buat. Macam tak adil lah. Okey, jadi mantap jawapannya untuk soalan pertama. Okey, kita cari soalan yang kedua. Okey, kita dah kata kita ambil 3 je. Tadi pertama. Okey, jap. Alright. Okey, soalan kedua berbunyi okay, daripada Muhammad Irfan Syahmi, where can I refer the safety culture and is there any standard or benchmark on this? Maknanya di mana dia nak rujuk kepada budaya keselamatan ni, dan adakah ada satu standard ataupun penentu ukuran, benchmark untuk dia rujuk lah. Ini daripada Muhammad Irfan Syahmi. Soalan kedua ya. Okey cikgu, saya serah pada cikgu. Okey, ada satu portal, if not mistaken, portal tu lah Heart and Mind. Nama portal tu Heart and Mind. Nanti saya jumpa tu, saya masukkan dalam chatting tu kan. Heart and Mind. Dalam Heart and Mind tu dia menceritakan tentang safety culture ladder. 5 jambatan safety. 5 jambatan safety. Iaitu jambatan yang pertama ialah kita buat sesuatu kerana takut ditangkap orang. Itu level yang pertama. Kalau syarikat, kita buat sesuatu kerana undang-undang. Itu level yang pertama. Level yang pertama. Level kedua, level ketiga, level keempat, level kelima. Level kelima ni bila semua benda yang kita buat di sana, atau level kelima tu dikatakan sebagai level di mana whatever we do, apa saja kita buat semuanya menggambarkan safety. Kalau tuan-tuan jadi procurement, tuan-tuan nampak procurement pun buat macam safety. Tuan-tuan nampak itu level yang kelima. So kita panggil, tuan-tuan boleh search nanti, we call it safety culture ladder. 5 tingkat safety culture ladder. Cuma yang menarik dalam safety culture ladder tersebut ialah tuan, dia ada bagi beberapa hint tuan. Dia kata begini tuan. Semakin tinggi tahap budaya tersebut, tuan-tuan akan dapati budaya berkongsi itu lebih baik. Budaya berkongsi itu lebih baik. Kenapa tuan? Pertama kerana kita yakin dengan kepimpinan kita, itu yang pertama. Kenapa tuan? Semakin tinggi level tersebut, pemimpin makin mantap. Jadi apa yang berlaku? Dia yakin. Kemudian yang kedua ialah kerana pemimpin tersebut bertanggungjawab, which is the great trust. Jadi tuan, semakin meningkat budaya tersebut, tuan-tuan akan dapati budaya berkongsi itu makin baik dan budaya mempercayai itu lebih baik. Jadi itulah tuan, portal tu ialah portal Heart and Mind. Nanti saya akan upload kat ruang chatting untuk tuan-tuan boleh buat rujukan. Pasal kalau cerita pasal benda tu mungkin makan masa 1 hari 1 malam baru kita khatam kitab tersebut. Okay. Terima kasih cikgu untuk jawapan kedua. Jadi soalan terakhir ya. Tapi cuma cikgu ada cakap dia, cikgu ada cakap yang dia akan kongsikan rujukan di Heart and Mind tadi. InsyaAllah kita doa-doa lah cikgu jumpa malam ni, dia boleh kongsikan kita lah. Okey, soalan terakhir. Seperti yang kita janji di soalan terakhir, antara daripada Putri Syafawati Faizan. Okey, antara 10 tadi yang itulah yang 10 budaya tadi. Okey, yang mana
yang mana dari pengalaman cikgu yang paling banyak dan apa kesan dia? Maksudnya soalan dia antara 10 budaya tadi, yang mana satu pengalaman yang paling banyak yang cikgu jumpa lah kan, dan apa kesan dia? Mungkin cikgu boleh komen sikit, cikgu. Okay, tuan. So yang soalan terakhir tu yang kalau saya boleh bagi contoh ya, ialah kami budaya gejala yang kedua lah, struktur pengusaha kos cacar merba lah. Tuan benda yang baik yang saya sebut tadi al-haqqu bila ni sebenarnya kata-kata Sayyidina Ali tuan. Al-haqqu bila nizam ya bulihul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak bersusun akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang bersusun, kenyataan yang bersusun. Kitanya apa tuan? Kitanya bawa benda yang baik. Tapi kalau kita tidak ada struktur pengurusan kos yang baik, maka kita akan ada kesukaran tuan. Suka nak urus bajet, suka nak uruskan komunikasi, suka nak pematuhan. Dan saya cadangkan adik-adik ke kawan yang ada sana, di luar sana, tuan boleh explore untuk belajar bagaimana nak manage ataupun macam nak laksanakan OSH management system lah. Kalau zaman sekarang ni ISO 45000 lah. Ataupun perkara yang penting, kerana penting kebenaran yang baik kalau tak tersusun dia akan jadikan jahanam, akan pengang-pengang. So harapkan dia menjawab soalan itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Aziz. 3 jawapan yang mantap, yang jelas, dan mungkin kalau kita tengok di chatbot ni banyak lagi soalan. Jadi saya rasa mungkin kita akan aturkan sesi yang lain, ataupun mungkin nanti kita akan buat kelas khusus sehari ataupun 2 hari bergantung kepada ability Cikgu Aziz kan. Kata orang masa Cikgu Aziz kan, kalau kata Cikgu Aziz free dan bersetuju untuk berkongsi, mungkin kita buat kelas ke macam mana kan. Sebabnya banyak soalan lagi, tapi macam saya cakap lah, kalau kata Cikgu Aziz kata ni, kalau jawab semua nanti mungkin sehari semalam lah pula kan. Jadi as promise, kita punya sembang ni bukan sembang yang kata orang heavy. Kita cuma macam kita punya ni macam introduction. Kita mungkin ada rakan-rakan yang bukan daripada kalangan orang safety yang hadir. Jadi kalau kita agak menggunakan terminologi yang mendalam, takut-takut nanti dia kata macam, susahnya belajar orang safety ni, contoh nak mengenali apa itu safety ataupun apa itu keselamatan. Takut dia jadi macam sesuatu yang menyebabkan ada kata orang dia back off ataupun berundur kan. Okey. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Aziz dan juga kepada para peserta ataupun yang hadir pada sesi malam ni. Tadi saya dapat ambil nombor dia dalam 43 orang, itu yang paling ramai lah. Lepas tu dia dah menurun ni. Okey, jadi tak apalah, tahniah kepada anda. Dan saya ulang balik tadi beberapa perkara di peringkat awal tadi kan. MSOS ada mewujudkan tabung sumbangan derma untuk arwah rakan kita, arwah Reza. Okey, yang diurus oleh Cik Didi. MSOS juga mewujudkan tabung ad hoc untuk infak bulanan untuk niat membantu rakan-rakan OSH practitioner yang menghadapi kesulitan di masa PKP ni. Dan seterusnya training saya share sekali lagi training yang akan MSOS akan buat, dan mungkin anda boleh tengoklah training yang ada untuk bulan Jun ni. Nah, insyaAllah nanti kita akan mungkin ada sesi dengan Cikgu Aziz lepas ni. InsyaAllah kita akan atur lah, kan? Kita akan tengok hari mana yang sesuai. Sebab sekarang ni kalau tengok semuanya online. Vision Zero Ocean School trainer 26 Jun online. OSH United Train Person 22-24 online. Stress Management for Industry pun online. Establishment of Interactive OSH Program Activities online. Basic rigging, slinging and lifting. Ni lain macam ni pasal buat online kan. Biasa kita ada physical punya kata orang platform kan. And then online competency SSO untuk part time, and then the earliest pada 1 bulan Jun consequent modeling and QA for preparation of SIMAH report. Alright, jadi maka dengan ini saya rasa jam pun dah lebih 10 minit sekarang. Sebelum kita berakhir, ada mungkin masanya boleh. Jadi kita rasa masih boleh kok kita mengucapkan selamat raya Muazzin Batin kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam, semua ahli-ahli MSOS. Okey, saya selaku moderator malam ni Zainuddin bin Kisman, salah seorang wakil kata orang AJK pihak perusahaan MSOS, ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan anda, terutama sekali kepada kita punya penceramah ataupun kita punya jemputan lah kan, Cikgu Aziz. Dan apa juga kelemahan kami pada malam ni, kami mohon maaf, especially saya rasa
penerimaan ataupun signal kata dia kan, ada yang lagging ataupun delay kan, jadi kita harap yang benda yang kita boleh nak kawal tu susah jugalah nak kawal kan. Okay, especially kalau dengan cuaca yang macam mana tu, yang hujan ke, yang ada angin kuat ke, mungkin tak cantik kot. Jadi akhir kalam, kami mohon maaf dan mengharapkan perkongsian ini dapat bermanfaat kepada semua, dan terima kasih sekali kepada Cikgu Aziz atas perkongsian ilmu beliau, dan kita mohon dihalalkanlah ilmu yang disampaikan tadi supaya lebih berkat untuk kita, kata orang yang mendengar dan menyalin nota-nota lah. Okey, sekali lagi selamat malam kepada semua. Terima kasih dan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Bye bye. Okey, insya-Allah jumpa lagi ya. Okey, jaga diri baik, stay safe. Take care. Bye bye.